Nabi kata, apabila datang satu jenazah orang yang soleh, lalu kubur akan berkata, selamat datang. Keadaan ketika ini kita sangat takut, sebab kita sedang ditinggalkan oleh ahli keluarga. Tinggal kita keseorangan di tempat yang paling sempit, paling gelap. Namanya tempat tanah liang lahat. Tiba-tiba dengar satu suara yang menenangkan, selamat datang haji, selamat datang hajah, selamat datang sekian-sekian. Suara ini suara yang paling tenang, yang mana kita tak akan dapat di dunia ni. Sebab ketika itu kita benar-benar ketakutan yang sangat dahsyat yang kita tak akan rasa saat di dunia. Takut apabila tiba saat kita tidak boleh lagi beramal, tapi kita akan hanya dihisap. Di dunia ini hanyalah untuk beramal tanpa dihisap, tak takut lagi. Bayangkanlah kalau tengah malam tiba-tiba je datang malaikat untuk hisap, esok memang jadi orang baik terus. Tapi Allah bagi kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak ada siapa hisap kita. Tak ada siapa cek amalan kita. Tak ada siapa yang tanya soal jawab kita. Tapi bila saat ketakutan yang amat ini, tiba-tiba kita mendapat satu suara yang menenangkan. Suara tu kata, selamat datang. Kamu adalah orang yang aku cintai, yang berjalan di atasku selama ini. Rupanya tanah ni, kalau orang baik melangkah, dia sangat suka. Dia sangat redha, dia sangat suka, dia nak menyatakan rasa cinta dia kepada kita. Dan suara ini kita akan dengar lepas kita mati, dia bercakap dengan kita. Lalu kubur ini berkata, nanti sebentar lagi kamu akan lihat bagaimana layananku kepadamu. Lalu kubur melapangkan seluas mata memandang. Kalau kita tengok seluas mata memandang, hujung tak tahu mana ni. Rumah kita tak ada rumah besar macam mana atas dunia, tak ada rumah seluas mata memandang. Kemudian di satu sudut kubur itu diberi satu pintu menuju ke syurga dan mendapat nikmat-nikmat syurga. Belum masuk syurga, tunggu dulu hisap apa semua. Kemudian apabila dibawakan jenazah orang yang fasik, yang berkekalan dalam maksiat, ataupun orang musyrik, orang kafir, tanah akan berkata, engkaulah orang yang aku benci, yang berjalan di atasku selama ini. Nantikan apa yang aku akan perlakukan sebentar nanti. Lalu kubur, Rasulullah tunjukkan jari jemari tulang rusuk, lalu kubur menghimpitnya sehingga tulang rusuk itu seperti ini Rasulullah tunjuk. Kemudian diutuskan 70 ekor ular yang berbisa, dan sekiranya salah seekor ular itu mengeluarkan bisanya ke muka bumi, maka tidak ada hidupan yang boleh hidup di atas muka bumi Allah. Kalau seekor je. Tapi diutuskan 70 ekor ular yang berbisa. Kemudian Nabi sudahi hadis itu. Sesungguhnya kubur itu menjadi gerbang kepada pintu syurga ataupun menjadi jurang api neraka. Na'udzubillah min zalik. Sayyidina Uthman pernah satu ketika melalui satu kuburan, kemudian pengsan. Sahabat Nabi yang lain mengejutkan Sayyidina Uthman. Wahai Uthman, kenapa kamu sampai pengsan? Sayyidina Uthman kata, aku takut azab kubur. Kemudian para sahabat lain berkata, wahai Uthman, bukankah kamu telah pun dijanjikan oleh Allah syurga? Uthman pun menjawab, benar. Rasulullah pernah menyebutkan namaku di kalangan ahli syurga. Nabi sebut, Uthman fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Siapa lagi? Ali fi jannah. Berapa orang nama sahabat Nabi disebut oleh Nabi dalam syurga. Tetapi sahabat-sahabat Nabi ini yang telah namanya disebut dalam syurga, ibadahnya, subhanallah, zikirnya, pengorbanannya tidak pernah henti sampai saat akhir. Kita ni tidak dijamin syurga. Bahkan jauh sangat jarak kita dengan syurga Allah. Tapi kita boleh tidur dengan lena. Kita nampak kubur pun kadang tak rasa nak bagi salam, tak rasa nak bagi sedekah Al-Fatihah contohnya. Bila kita dengar ayat Al-Quran tentang neraka, kita rasa relax je. Kita tak bayangkan kita masuk dalam neraka, kita bayangkan orang lain. Bila dengar cerita pasal syurga, kita senyum-senyum, kita rasa kita bakal ahli syurga. Sahabat Nabi walaupun dijamin syurga, mereka tak pernah membayangkan mereka berada di syurga. Mereka ketakutan sampai mati. Sebab itu sahabat Nabi bila dengar pasal syurga menangis-nangis.
Dengar pasal neraka sampai pengsan. Mereka bayangkan mereka berada diazab oleh Allah dalam neraka. Kita pula relax, senyum-senyum, tak ada rasa apa-apa. Nak kata hati kita ini sangat jauh dengan iman yang sebenar.